cerita malam ni perempuan adalah cerita berkenaan dengan satu story yang saya nak kongsikan berkenaan dengan penipuan. Penipuan dalam poligami. Okey. Tadi saya ada private consultation dengan seorang klien. Right? Saya private consultation dengan seorang klien yang nak dapatkan nasihat secara peribadi. Okey, secara peribadi dengan saya. So, dia ceritakan tentang dia adalah seorang wanita yang teraniaya, tertipu disebabkan perkahwinan dia tu yang dia rasakan dia berkahwin dengan seorang duda. Okay, seorang duda yang dia dah rasa dan dia dah siasat, dan dah dia cuba ambil pendekatan yang sedaya upaya, sedaya upaya nak bagi tahu kata dia yakin yang itu adalah duda. Right? Tapi nak dijadikan cerita, dia berkahwin tu dengan seorang lelaki yang berstatus suami orang. Jadi benda ni nak jadi cerita benda tu, saya fikirkan pada tanggapan awal saya ingatkan perkahwinan ni yang biasanya yang dapat kat saya cerita yang berkenaan dengan penipuan ni, dia ada isteri yang kedua, dia ada isteri yang ketiga, tapi isteri kedua dengan ketiga, isteri yang kahwin tu dekat sempadan Siam, isteri yang dikatakan kahwin secara sindiket. Alright. So wanita ni dia kahwin, dia ingatkan dia kahwin dengan seorang duda. Dia tak mau pun kahwin dengan suami orang. Dia kata dia tak mau kahwin dengan suami orang. Tapi suami dia tu menipu dengan menggunakan sijil perceraian dengan isteri yang pertama. So betul lah tindakan wanita ni untuk nak ambil tahu tentang latar belakang. Saya hormat dan saya suka kalau kata wanita yang cuba ambil pendekatan macam tu, sebab bertepatan. Seriously saya cakap, orang yang cuba nak ambil peduli, nak cuba semak latar belakang sebelum perkahwinan ni adalah orang yang dia tahu keputusan yang terbaik sebelum dia berkahwin. Okay, so orang yang ambil tahu tentang perkara ni, dia semak dulu sebelum nak berkahwin. Dia nak kena pastikan dulu betul ataupun tidak orang yang dia nak kahwin ni adalah bertepatan dengan syarak. Sebab tu kita ada disuruh untuk bertunang, untuk kita kenal terlebih dahulu. Okay, so betul tindakan dia. Tapi tak sangka rupanya ada kejadian yang mana dia tunjukkan sijil cerai yang pertama, rupanya ada perkahwinan yang ada isteri kedua. So nak jadi cerita, wanita ni dia jadi isteri yang ketiga rupanya. Jadi perkahwinan atas penipuan. Tapi nak jadi cerita juga, bila disebabkan benda ni sepatutnya diketahui lah. Jadi kalau kata kita nak kahwin dengan seorang suami orang, orang yang dah ada status beristeri, seorang lelaki yang beristeri, sepatutnya dia ada rekod. Ada rekod kata yang dia telah dia ada isteri, jadi dia sepatutnya ke Mahkamah Tinggi Syariah dulu. Sepatutnya. Tapi disebabkan mungkin ada isu kesilapan teknikal dekat Pejabat Agama, Allahualam. So benda tu terlepas. Sebab kita bayangkan macam ni situasi, kalau katalah orang ni orang Pahang contoh dia. Lelaki orang Pahang nak kahwin dengan orang Kedah. Okay. So lelaki yang Pahang ni mungkin dia perkahwinan dia tu dekat Pahang. Okay. So status dia tu mungkin status yang diketahui dekat Pahang, Jabat Agama Pahang sahaja. And then dia nak kahwin dengan orang Kedah, of course dia kena datang ke Kedah lah. Sebab wanita duduk kat Kedah. Bila duduk kat Kedah, kita akad nikah semua kat sini. Jadi kita nak semak tu, kadang-kadang dia bawa tunjukkan, saya sijil cerai isteri saya yang pertama. Jadi saya dah tak ada isteri contoh dia. Faham? Nampak situasi yang saya nak cerita ni? So dekat Jabat Agama tu dia akan tengok, okey dia ni single. So tak perlulah nak naik ke Mahkamah Tinggi sebab nampak bukti yang dia adalah seorang yang berstatus duda. Lah bercerai. Okey, jadi Pejabat Agama benarkan untuk kahwin. Rupa-rupanya status tu tak diketahui tentang yang dia telah beristeri.
Okey, sepatutnya seorang yang berstatus sebagai isteri dia kena naik ke Mahkamah Tinggi Syariah Pahang dulu untuk nak dapatkan kebenaran poligami. Nak dapatkan kebenaran untuk kahwin lebih daripada seorang, dia kena naik ke Mahkamah Tinggi. Itu adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tapi bila disebabkan benda tu terlepas pandang dan diteruskan, maka timbullah perkahwinan yang diasaskan atas penipuan. So dia cakap saya sebenarnya tuan, saya tak sangka benda ni nak berlaku. Saya tahu kalau boleh saya tak mau sebenarnya. Saya tak mau perkahwinan ni dibina atas penipuan, ataupun dia tak mau perkahwinan dia tu atas sebab merampas. Bab poligami perempuan, okey. Ada orang, kita kena hormat tau setiap pandangan orang. Okey. Ada wanita yang dia tak rasakan perampas dan sebagainya. Sebab kalau kata benda ni yang betul, even dalam Islam pun dibenarkan untuk berpoligami. Kalau benda tu betul dengan cara dia, betul dengan kelayakan dia, saya rasa benda tu tak jadi problem. Yang selalu jadi problem adalah bila kita tak menghormati orang wanita, tak menghormati wanita yang tak setuju ke arah poligami, kita menipu. Betul kan? Siapalah nak perkahwinan ni dibina atas penipuan? Saya percaya tak ada orang pun nak perkahwinan dibina atas penipuan. Penipuan contoh dia kan, ada ayah tapi bagi tahu kata tak ada ayah. Ayah tak tahu pergi mana, dah hilang, dah mati contoh dia. Tengok-tengok ayah hidup lagi, cuma ayah ni dalam keadaan tak berapa sihat sahaja. Kan? So benda-benda yang berkaitan dengan penipuan ni kita tak mau. Kita kalau boleh kita nak benda tu dalam keadaan yang baik supaya kita tidak ada berselindung-berselindung. Tu sepatutnya poligami kalau kata nak berlaku macam tu kena ada berterus terang. Dengan sebab berterus terang itulah insya-Allah ada wanita yang boleh faham. Ada orang yang boleh faham tentang poligami, dia dipersilakan, tak ada isu. Tapi wanita yang cerita ni dia tak mau sebab dia ada sejarah dia tersendirilah. So kita kena hormat. Jadi bila dia tak mau benda tu, dia dibina perkahwinan tu atas sebab penipuan. Atas sebab dia nampak macam rupanya memang duda, tapi nak jadi cerita bukan duda. Yang tu yang kita dia tanya kat saya, tuan macam mana kisah dia sekarang ni. So saya boleh katakan, kalau katalah berlaku penipuan yang terlepas atas sudut teknikal ni, kalau pejabat agama dah keluarkan sijil pernikahan, kita tak boleh kata benda tu tak sah dari sudut hukum syarak. Sebab memang dia pun diasaskan perkahwinan tu dengan cara hukum syarak lah. Cukup syarat, ada cukup wali, ada saksi, ada suami, ada isteri, ada akad, cukup. Okey, tinggal lagi kesalahan lelaki tu lah yang tak naik ke Mahkamah Tinggi Syariah saja untuk nak dapat kebenaran poligami. Jadi so saya kata yang tu tak jadi isu dekat dalam penipuan ni. Kalau kata kita nak cerita pun, yang ni mungkin adalah kesilapan teknikal. Okey, kesilapan ni dia bergantung kepada pejabat agama lah nak ambil tindakan macam mana. Cuma persoalan asas lah kepada kita sebenarnya. Lepas dah berlaku penipuan atas perkahwinan ni, apa tindakan kita? Kita nak apa sebenarnya? Okay. Kadang-kadang orang ni, wanita ni, saya sepanjang 7 tahun pengalaman saya di Mahkamah Syariah ni perempuan, 7 tahun saya praktis dalam dunia guaman ni, saya nampak wanita ni dia ada 3 kategori. Siapa yang nak catat boleh catat. Okay, Puan Nazlina baru masuk dah, tukang catat saya. Alright. Saya nampak dekat dalam sepanjang 7 tahun saya praktis ni ada 3 kategori wanita. Bila dia berlaku satu isu kepada diri dia kan, saya nampak ada 3 jenis wanita. Wanita yang pertama perempuan, wanita yang dia takut. Okey, apa saya kata? Dia takut nak buat keputusan. Okey. Dia takut nak buat keputusan yang terbaik kepada diri dia. Dia takut. Selalunya wanita yang takut ni perempuan, saya boleh katakan wanita yang dalam tempoh perkahwinan yang dia terlalu lama, perkahwinan yang lama, dia banyak pendam.
dia banyak, kita panggilkan dalam bahasa kita, kalau orang utara cakap banyak pedor. Banyak pedor dia punya masalah dia. Okay? Dia peram sendiri, dia tak mau kongsikan. Kadang-kadang wanita yang jenis macam ni, dia selalu akan dianiaya. Berapa kali kena pukul pun kadang-kadang dia minta maaf, okey balik. Okay? Pukul, minta maaf, okey balik. Kadang-kadang pukul, tengok-tengok, coit, setahun lepas tu dapat anak pula. Biasanya yang jenis takut macam ni, ramai perempuan. Okay? Ramai sangat-sangat yang takut nak buat keputusan ke atas diri dia. Dia takut fikir apa orang lain kata, takut apa yang akan berlaku pada diri dia, takut orang ni kecam, takut orang ni mengata, dia takut. Okay, dia takut. So, wanita yang macam ni saya selalu kata dia banyak teraniaya dekat mahkamah. Banyak yang kalau saya boleh tunjukkan, kalau cerita ada orang selepas 10 tahun perkahwinan, dalam 10 tahun tu, 5 tahun pertama tu, dalam 5 tahun pertama tu banyak kali kena pukul. Ada yang kadang-kadang nafkah tak pernah dapat pun. Tapi 10 tahun lepas tu baru nak tuntut perceraian. Kadang-kadang sebab dia takut. Takut nak tanya ke orang, takut. Takut sungguh-sungguh. Okay, takut nak buat keputusan yang terbaik bagi diri dia. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, wanita yang saya selalu nampak dekat mahkamah syariah ni adalah wanita yang dia jenis suka tunggu. Okay, tunggu orang lain buat keputusan. Ataupun tunggu nak tengok orang lain berlaku dulu, baru dia nak ambil tindakan. So jenis tunggu apa yang orang lain boleh bagi nasihat ke dia. Biasanya orang jenis macam ni pun lagi ramai. Okay, sangat ramai sebab macam kita sendiri perempuan. Saya cerita benda yang situasi semasa kita. Kalau katalah kita yang dalam tempoh kita PKP ni, bukan PKP lah, COVID sekarang ni kan, kita kan disuruh untuk ambil vaksin. Okay? Tapi berapa ramai yang takut? Saya percaya di kalangan kita ni, mesti ada yang ada yang nak kata pergilah, orang lain hampa pergi test dululah. Kita hampa test dulu, aku nak tengok. Aku tak mau jadi tikui makmal contoh dia. Kan? So kita ada rasa macam biar orang lain dulu. Sebab dia macam meragu-ragu. Dia ada 50-50 dalam hidup dia. Kadang-kadang kita kalau tanya kat saya, tuan, saya kena pukul, saya tak dapat nafkah, saya kena ni, saya kena ni, saya kena macam-macam, kena liwat dan sebagainya. Jadi apa saya nak buat? Okay? Selalu ramai perempuan kalau tanya kat saya, ramai tak yang tanya kat saya soalan macam-macam. Seriously macam-macam perempuan. Soalan. Dan paling banyak orang tanya kat saya, dia cerita macam-macam. Cerita pukul, cerita tak dapat nafkah, cerita semua tu. Dia akan tanya saya, jadi saya nak kena buat apa? Orang jenis macam ni, dia jatuh kategori nombor 2. Dia tak tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Apa keputusan yang terbaik untuk diri dia? Dia nak orang lain bagi pandangan. Dia nak orang lain tolong decide bagi diri dia. Okay? Yang ni majoriti lah saya boleh kata. Sebab kita ni, kita akan yakin kalau kata orang lain tolong cerita untuk kita. Betul kan? Sebab kita mudah untuk mendengar cakap orang lain berbanding fikiran kita sendiri. Tak payah cerita, semua orang macam tu banyak kan lah. Macam contoh kita nak beli barang. Okay, kalau kita nak beli barang pun, kita akan mudah terpengaruh dengan siapa? Dengan iklan ke ataupun kawan kita tolong promote? Of course dengan orang tolong promote kan. Kalau kawan kata, yang pakai dia ni bagus ni. Pakai Fahmi Ramli ni bagus. Contoh lah kan. Kita pun tak mau cari orang lain lah. Itu contoh. Kalau kata kan nak beli periuk. Rumah sebelah tolong beli. Kata, antar saudara belilah periuk ni. Ngarut. Kita pun, nak beli, aku nampak macam cantik. Tapi bila orang cakap macam tu, kita pun rasa macam, tak apalah. So, kita jenis banyak tergantung keputusan kita jadi 50-50 sebab kita takut untuk ataupun ragu-ragu dalam buat keputusan. Okay. Kategori yang ketiga yang saya nampak dekat mahkamah syariah jenis wanita ni, wanita yang ni jarang berlaku, tapi dia ada, iaitu wanita yang dia bertindak. Dia bertindak untuk pilih apa yang dia patut buat. Yang ni tak ramai,
Tapi kalau yang ni ada, dia bagus sebab dia tahu apa matlamat dia nak. Kalau dia kata dia nak bahagia, dia akan buat something yang dia nak sampai bahagia. Okay? Tapi kalau dia kata dia nak teruskan perkahwinan, dia akan cuba untuk selesaikan, selamatkan rumah tangga dia. Dia tahu apa keputusan dia. So, kita nak kategori yang macam mana? Kemana kita ni sebenarnya? Kalau saya suka wanita yang boleh tentukan apa yang dia nak. Supaya dia tahu, kalau dia buat sebarang keputusan, dia tak akan menyesal. Sebab itu adalah keputusan yang terbaik yang dia pernah buat. Sama ada keputusan tu mungkin tak menjadi, tak apa. Sebab yang tu keputusan dia. Okay? Alright. Tu kategori dia lah. Ini saja selingan. So, kadang-kadang orang tanya kat saya, tuan, kalau dah cerita tentang penipuan-penipuan ni, okay, ada tak lagi penipuan-penipuan yang lain cerita tentang poligami? Ada perempuan. Okay, ada. Kalau tanya kat saya, penipuan tentang poligami ni yang biasa masuk dalam mana-mana isu pun, macam ada satu apa yang, saya lupa dah nama dia tu. Kes yang kahwin yang suami dia menikah kat Perlis tu. Cerita tentang penipuan yang paling banyak berlaku adalah penipuan saman tu. Saman yang sepatutnya kita dapat sebagai isteri pertama ni, sepatutnya kita dapat saman tu tapi tak sampai kat tangan kita. Dia bagi dekat dia kata bagi kat alamat yang tak betul. Yang ni pun salah satu juga perempuan. Okey. Kemudian penipuan seorang suami, ni selalu, yang ni majoriti. Kalau kata 7 tahun saya ni, 7 tahun ni memang setiap tahun mesti ada isu ni. Iaitu dia kahwin, wanita ni dia kahwin dengan lelaki tersebut. Okey. Rupa-rupanya lelaki tersebut ni, lelaki ni ada isteri yang banyak dia kahwin dekat Siam. Dia kahwin dekat Siam. Yang ni normal. Okey, memang selalu sangat kita dengar suami kahwin dekat Siam. Dan ada orang yang memang dia pun jadi isteri yang kahwin balik main dekat Siam juga. Okay. So penipuan yang dibina untuk perkahwinan ni, dia tak bagus dan dia tak akan bertahan lama perkahwinan tersebut. Okay. Dia akan menyebabkan pihak ni sukar untuk nak meredai perkara tu sebab daripada awal tu pun dah bina dengan penipuan. Bagaimana kita nak teruskan benda tu dalam satu tempoh yang sangat lama. Tipu kata alamat lain tak sampai. Okey, tipu dekat mahkamah bagi tahu kata berkemampuan tapi tengok-tengok gaji pun cukup-cukup makan saja. Kan? Sebab apa? Kenapa ramai orang dia lari daripada pergi ke mahkamah syariah untuk nak dapat poligami? Ada orang laki kadang-kadang dia tak tahu pun rupanya kena pergi ke mahkamah nak poligami. Dulu perempuan, saya ada satu kes perempuan yang mana cerita tentang laki ni dia tak mau ceraikan isteri dia. Okay, dia tak mau ceraikan isteri dia. Isteri dia ni dah memang tak ada hati dah. Tapi tuntut fasah pun nak jadi cerita fasah tu mahkamah tolak. Okay, fasah tu mahkamah tolak sebab tak cukup bukti. Laki ni pun tak mengaku. Tak mengaku pukul, tak mengaku tak bagi nafkah. Okay, so dia memang mahkamah tolak lah fasah ni sebab tak cukup kuat, tak ada bukti. Tapi isteri tak patah balik. Once isteri dah filekan fasah, you all rasa nak patah balik tak? Kalau mahkamah tolak pun kadang-kadang kita rasa macam apa happy ya. Tunggu nanti dia lepas lah kot. Kita rasa macam tu kan. So kita pun biar. So lelaki ni pun dia ingatkan bila mahkamah dah tolak fasah tu, isteri ni akan patah balik. Jawapan dia tak patah balik sampai ke sudah. And then masa tu saya ternampak lelaki ni dekat mahkamah tinggi. Ni dia cerita dekat mahkamah rendah tu dah settle, kemudian terjumpa dekat mahkamah tinggi. So bila jumpa kat mahkamah tinggi tu saya ternampak lah nama dia. Cik. Saya kata, cik, bukan orang apa bukan duduk kat sini kan? Main buat apa kat sini? Dia kata, ni main orang baru. Nak nikah. Saya pergi pejabat agama, dia kata. Pejabat agama kata saya tak boleh menikah sebab saya masih lagi ada isteri, nak kena naik mahkamah tinggi. Bila nak kena naik mahkamah tinggi, kena lantik peguam perempuan. Dia tak boleh bawa sendiri punya. So dia kena naik mahkamah tinggi pula, lagi pasal satu lagi kos. And then apa yang dia buat, dia kata tak payah, saya rasa macam payah sikit.
Sebab perempuan dia tak mampu. Bila tahu masuk ke mahkamah ni, bukan takat nanti peguam, yang tu satu kos lah. Dia tak mampu pun nak buktikan yang dia berkemampuan. Nak kahwin ni bukannya cerita dia biar kat nikah, settle, alright, settle macam tu saja. Cerita tentang kemampuan ni cerita yang real. Kita kena back to basic lah. Perkahwinan ni memang asas dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tu akan terbina kalau kita jaga tanggungjawab tu dengan betul. Bagi nafkah, kena real. Ada nafkah anak, right? Tapi kalau kata kahwin tu semata-mata nak seks sahaja, satu, bab tak apa, bab nafkah ni sendiri-sendirilah. Tak boleh macam tu. Yang tu bukan asas untuk seorang suami tu bernikah. Dia kena ingat yang tu tanggungjawab dia. Semalam saya cerita tentang tanggungjawab bapa kan. Cerita tentang tanggungjawab bapa ni tak berhenti kalau cerita bab poligami. Dia memang ada kaitan sangat. Sebab ramai bapa-bapa hak menikah poligami ni, saya tak kata semualah, right? Ada sebilangan lah, saya kata ada sebilangan bapa-bapa ni yang dia kahwin poligami tapi bab anak dia melepaskan, macam tu saja. Perempuan boleh tengok, scroll nanti saya punya page nanti ni, ada satu penulisan saya rasa tak lama, dalam beberapa bulan yang lalu, ada cerita tentang seorang lelaki yang kahwin ada 4 orang isteri dengan anak semua dekat dalam satu flat saja perempuan. Dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan fitnah terbesar kepada Islam. Fitnah terbesar kepada Islam bila pelaku dia tu, lelaki yang kata Islam ni, dia memburukkan nama title Islam hanya sebab poligami sahaja. Padahal poligami ni sebenarnya tak salah pun. Okay, tak salah pun. Kalau ada orang yang setuju, ada orang yang okey, alright, tak ada masalah. Sebab dia asas dia perkongsian. Kalau kata setuju, okey, semua okey, tak ada isu. Ada je orang bahagia. Okay, tapi benda tu jadi tak cantik bila pelaku dia tu. Bila tak mampu, nak poligami juga. Bila tak boleh kat mahkamah tinggi, lari pergi kahwin kat Siam. Okay, tu cerita kahwin kat Siam. Ada hak cerita sindiket belum cerita lagi. Nak sungguh-sungguh juga. Bawa mai. Bawa mai semua tu, semua orang. Mai jadi saksi lah. Kadang-kadang wali pun petik je siapa-siapa pun. Ayah duk ada lagi. Ayah tak setuju, ambil abang terus jadi macam tu. Langgar boleh buat macam tu juga. Okay. Tadi perempuan, saya ada disoal. Okay. Ada disoal oleh seorang lah yang bertanyakan kepada saya. Dia tanya on behalf kepada sahabat dia kata. So dia tanya tentang apa gitu? Dia kata sahabat dia ni ada lafazkan talak. So ada lafazkan talak. So kalau lafazkan talak tu tapi dengan sebab berniat tak berniat tu tak apalah. So saya ceritalah tentang lafaz talak. So saya bercerita bagi tahu kat saya punya team. Okay? So kalau anda yang mesej tu, anda kena ingat yang reply tu adalah team, bukan saya sendiri tau. So saya bagi tahu yang tu team, hang kena reply macam ni. So saya ajak team saya, okey, ceritakan. So bila dia ceritakan tentang lafaz talak tu, kita dapat tahu okey, dia ni lafaz talak. So kita ingatkan lafaz talak tu cerita nak tentang sah ataupun tidak, berapa jumlah jatuh talak tu. Kita ingat cerita tu. Rupanya saya bagi tahulah kata kita takkan boleh untuk nak sahkan. So kena pergi ke mahkamah. And then baru timbul, baru kantai satu perkara. Dia kata sahabat dia ni bukan tak mau pergi mahkamah dia kata, tapi sebab kahwin tu dia kahwin dengan wanita Indonesia. Kahwin dengan wanita Indonesia melalui bukan proses yang betul. Maksud melalui proses betul tu tak melalui pejabat agama lah, tak melalui mahkamah, sebab yang tu isteri yang kedua. Jadi bila isteri yang kedua, kalau dia kata nak kata cerai ke, cerai pun kalau kata tak boleh rujuk pun tak boleh nak kata apa, sebab tak ada pernikahan yang disahkan dulu. So kena buat pengesahan dulu. Tu cerita hak nikah sindiket lah. Nikah sindiket ni lagi bahaya daripada nikah dekat sempadan Siam. Tapi cerita kita malam ni, nikah sindiket ke, nikah sempadan Siam ke, kalaulah benda tu berlaku, confirm yang ni biasanya penipuan. Penipuan kepada isteri pertama. Penipuan tak berlaku jujur dalam nak menunaikan pernikahan secara poligami. Okay? Siapa yang sanggup bertahan?
Kadang-kadang kan wanita ni, dia ramai yang saya tengok, dia okey je kalau kata suami dia poligami, tapi kena berterus terang. Kalau kata nak, ya, berterus terang. Mungkin benda tu boleh dibawa bincang. Tapi benda yang dah tak boleh dibawa bincang kalau lari. Dia menikah kat tempat mana-manalah, Padan Siam ke, kat Indonesia ke, and then dia senyap. Yang ni yang selalu berlaku masalah perempuan. Masalah dalam rumah tangga dia bermula daripada sini. Sebab kenapa dia lari kat sana? Sebab cerita dia tak mampu perempuan. Okay? Mungkin dia mampu dari sudut kewangan, tapi dia mungkin tak mampu untuk nak berpoligami tu sebenarnya. Dekat dalam mahkamah perempuan, cerita poligami ni, mahkamah nak tengok 4 perkara sahaja sebenarnya. Okay? Mahkamah tak minta pun persetujuan isteri pertama, tak minta pun persetujuan isteri kedua kalau kata nak jadi yang ketiga. Okay? Tapi mahkamah nak tahu 4 perkara sahaja. Pertama, apa sebab yang patut dia? Apa sebab dia? Tu je. Nak poligami untuk apa? Sebab apa? Okay? Tak susah pun. Kadang-kadang bagi tahu alasan dia kata nak elak daripada maksiat. Boleh? Okay? Boleh, tak ada masalah sebab memang asas perkahwinan untuk elak daripada maksiat. Tapi sebenarnya banyak lagi cara dia kan. Kalau tanya dekat perempuan semua ni, cerita bab poligami ni, nak elak pada maksiat macam-macam. Solat tahajud boleh, puasa pun boleh. Tapi kalau dia bagi ayat macam tu pun, mahkamah dah boleh terima dah. Ada orang dia kata dia nak kahwin satu lagi pun sebab dia nak meramaikan zuriat. Kalau dia mampu, okey, tak ada masalah. Nak popular juga. Nak menakan. Nak menakan duk main. Okay? Dia nak main. Dia nak pun nak tumpang populariti uncle dia ni juga. Siapa? Saya gelak-gelak. Biasalah, tong gelak. Okay. So, ada orang yang keduanya, ada orang pula. Yang keduanya, mahkamah nak tahu tentang kewangan. Okay? Tentang tanggungan sedia ada. Tu je. Mahkamah nak tahu tentang tanggungan sedia ada. Berapa orang bini? Berapa orang anak? Yang ni yang selalu masalah perempuan. Masalah kalau kata dia nak buktikan tentang pendapatan. Pendapatan ni kadang-kadang tak berapa logik juga nak mohon poligami pun. Pendapatan baru 3,000. 3,000. Tolak semua ni kadang-kadang tinggal baki bersih duk ada dalam 500 je. 500 pun nak kahwin juga seorang lagi. Yang tu yang kadang kita tak faham juga sebenarnya. Kalau ada orang redha, isteri kedua ni kata tak apa, saya redha, saya tak kisah kalau kata tak terima nafkah. Okey. Kalau dia kata dia redha, okey lah. Tapi tanyalah kat diri kita, untuk apa? Kalau kata macam tu setuju, okey je. Alright. Macam contoh orang kata ada untuk cerita meramaikan zuriat. Ada orang sebab dia kahwin dengan isteri pertama ni, semua anak perempuan saja. Tak ada anak lelaki. So mungkin dengan perkahwinan yang kedua ni dia boleh dapat anak lelaki. Mungkin yang tu pun salah satu alasan yang munasabah juga. Okay. So antara sebab orang tak mau pergi ke mahkamah ni perempuan, lelaki tak mau pergi mahkamah, sebab cerita tentang kewangan ni jugalah. Bab kewangan kadang-kadang dia tak mampu pun, tapi dia nak juga poligami. Jadi dia tahu kalau aku pergi mahkamah ni saat gini, kos pun lagi, sagi hakim tanya kemampuan aku nak cerita ni, jenuh, peluh ketiak aku. Okay. Macam saya perempuan ada satu kes ni, laki dia ni pendapatan tak tinggi mana pun. Tak tinggi mana pun. Okay. Dia kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan, cuma grade berapa? Grade 21 macam tu je. Okay? Grade 1 yang tu dah nak pencen lah. Dah nak pencen dah. So dia tak kita kata macam tak mungkin dia boleh dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang masih ada anak yang sedang belajar. Dengan pendapatan isteri semua lagi. So si isteri yang pertama ni dia nak lawan dah tu, dia nak buktikan kata lelaki dia ni tak mampu. Sebab banyakkannya isteri ni yang banyak duk cover juga. Jadi bila dah jadi macam tu, dia tahu isteri tak setuju dan sebagainya, dia tarik balik kes tu. Tarik balik permohonan poligami. Kemudian apa yang berlaku? Saya dengar cerita kata menikah sindiket.
Dia menikah sindiket. Dah tahu sepadan Siam tutup, tak boleh nak masuk Siam, nikah secara sindiket. Macam maksud nikah secara sindiket ni macam mana? Mungkin abang ataupun siapa-siapa yang di kalangan wali kepada wanita ni, dia nikahkan sendiri sahaja. Dia tak melalui proses di mahkamah lah, tak melalui proses di pejabat agama. Ada orang yang dia guna juru nikah yang tak bertauliah, juru nikah yang dah tamat tempoh tauliah kan, okey, dia pun buat bisnes. Dia pun saya boleh dapat duit je. Okey, dapat duit, okey, pasangan nak menikah, boleh mai. Okey, pakai serban more sikit, boh celok, pakai cincin, nampak dah tok guru. Boleh dapat janggut semua sikit. Jadi mai. Bayar sikit lagi. Aku nikahkan dikau Ma'unah binti Ma'un kepada kamu ni. Contohlah kan. Dengan berwakil walikan aku sebagai wali hakim. Boleh kah? Kemah lah macam tu. Okay. So benda tu dia akan menyebabkan kepada pernikahan tu disebut sebagai nikah sindiket. Sijil yang dikeluarkan tu pun mungkin sijil nikah palsu. Jadi nak tahu sah ataupun tidak pernikahan tu, biasanya pernikahan dekat sepadan Siam boleh lagi sah, insyaAllah. Kalau kata berlaku di tempat yang betul, ada cukup sijil nikah, ada sijil konsulat, ada apa lagi, gambar-gambar perkahwinan kat sana pun ada. Kadang-kadang nikah kat sepadan Siam ni dia dah bagi lebih advance sikit perempuan. Dia dah bagi DVD lagi. DVD akad nikah tu. Okay, dia bagi kadang-kadang zaman sekarang ni tak yang itulah, kadang-kadang dia rakam, dia forward je dekat handset pun boleh juga kan. Tu tak perlulah DVD. Lah ni DVD pun dah macam tak berapa nak logik dah. Ya, tak berapa nak logik lah. Kalau kata kedai-kedai yang jual DVD ni, dia boleh dah boleh ready nak gulung tikar sebenarnya. Sebab semua movie semua boleh tengok kat Netflix je. Boleh tengok kat internet. Ya kan? Even laptop pun sekarang ni pun ada yang dah tak pakai DVD dah. Semua pakai cucuk lah. Okay. So macam-macam lah kata berkenaan dengan poligami ni perempuan. Dan yang ketiga, apa dia? Sekejap, saya ingat-ingat lupa kat dah ni. Saya kena tunjuk, saya kena baca kan. Mana poligami? Ni dia section 23, okay? Enactment keluarga Islam. Setiap negeri saya percaya section dia 23 juga. So dia kata, tadi saya kata yang pertama alasan yang mahkamah nak tahu sebab apa patut dan perlu. Yang kedua, kemampuan dari sudut wang ringgit. Yang ketiga, yang laki ni dia nak kena buktikan tentang dia mampu untuk berlaku adil. Mampu berlaku adil ni lah yang menjadi sebab munasabah kepada perkahwinan poligami ni patut ataupun tidak. Kadang-kadang laki ni PJJ, duduk jauh. Macam mana dia boleh buktikan yang dia mampu berlaku adil? Kalau kata isteri pertama dapat rumah banglo, isteri kedua takkan reban ayam. Betul kan? Takkanlah isteri pertama ni bagi rumah biasa-biasa. Kena bagi sama lah, tu nama dia adil. Kalau katalah, okey, isteri pertama mungkinlah besar sebab rumah dia dah lama, jadi kita kena bagi lebih. Kita kena bagi lebih. Adil ni bukan kesamarataan semata-mata. Dia kena bagi kesesuaian. Kalau isteri kedua yang baru ni, kena bagi juga, bagi rumah yang selesa betul-betul kat dia. Tak boleh sekadar kita, cukuplah apa yang ada ni, boleh je lah. Dia tak boleh macam tu perempuan. Berat nak jadi bab poligami ni. Nak kahwin poligami ni pun satu benda yang penting, bab-bab kewangan dan bab keadilan. Sebab tu Nabi SAW melarang untuk Sayyidina Ali berkahwin untuk poligami. Okay, so Nabi tak bagi Sayyidina Ali menduakan anak dia Siti Fatimah sebab bukan sebab nak tolak poligami tu, tapi disebabkan Sayyidina Ali ni dari sudut kewangannya. Dari sudut kewangan tu tak berkemampuan. Okay. So itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah perkahwinan yang dia nak kahwin ni, dia akan tak mendatangkan mudarat. Tak mendatangkan mudarat kepada isteri, tanggungan sedia ada ataupun bakal isteri tersebut. Okay. Kalau macam contoh
suami ni dia mati pucuk, contoh dia. Mati pucuk, senang. Dia nak poligami juga. So dia akan mendatangkan mudarat kepada siapa? Kepada bakal isteri tu. Kan? So dia kena buktikan kata, kalau katalah benda tu timbul, isteri pertama datang, tak boleh Tuan Hakim. Saya nak bantah poligami ni sebab suami saya ni mati pucuk. Contoh kan. Okey, tiba-tiba nak jadi cerita drama ni. So, laki ni kena buktikan kata dia benda ni tak. Saya masih lagi okey. Ataupun isteri pertama datang ke mahkamah, dia bagi tahu kata suami saya ni tak boleh nak poligami. Sebab dia pun tak mampu. Dia akan menyebabkan banyak orang mudarat. Anak-anak saya nanti ni tak terjaga dari sudut makan minum dia. Rumah pun semua saya tanggung. Bahkan takutnya nanti ni bakal isteri pun akan teraniaya juga. Sebab tak mampu. Takut masing-masing nanti ni kena tanggung sendiri je. Ada orang perempuan, dia menikah, laki ni, dia duduk goyang kaki saja. Dia kat rumah. Dia rasa goyang kaki, dia tak ada buat apa pun. Hak yang kerja bini. Untung sah. Menikah sampai 2, tak buat apa, bini tanggung sendiri. Oh, syok Yang ni dunia perempuan. Kalau nak buat macam tu, cakap kat dia, dekat syurga kalau layak masuk. Bukan main-main. Okay. So, cerita tentang poligami ni saya rasa macam cukup kot dulu setakat lah. Saya nak ambil soalan je. Tenang. Oi, bamai apa? Aku cerita bab-bab ni. Siapa ada soalan? Macam-macam pun ni tu. Saya kena ambil hak yang saya setakat pukul 10.50 je lah. Sampai 10.50 dan ke atas. Siapa nak tulis soalan boleh tulis. Sebab banyak sangat komen ni pun saya tak nampak. Alright. Sebenarnya apa? Macam puan lelaki zaman ni kenapa jahil sangat-sangat? Fobia dah lah dengan lelaki. Jangan kata macam tu. Mungkin sebab kita tak bertemu dengan lelaki yang betul. Alright. Dia macam ni lah. Tak semestinya kalau kita tak ada lelaki tu, tak ada suami ni, kita tak bahagia kan. Ada orang macam contoh pagi tadi kan saya posting tentang Datuk Seri Vida. Dia okey je hidup dia. Power je kehidupan dengan kewangan, hidup dengan anak-anak dia okey je. Kan? Adalah kalau kata memang jodoh sampai dengan lelaki yang betul, terima je lah. Mungkin tak semua, cuma kurang kot. Allah Ta'ala alam, saya pun bukan perfect perempuan. Bukannya lelaki yang sempurna sangat. Cuma cerita ni yang penting tu adalah kesedaran. Kalau kata ada lelaki yang betul-betul dia memang qualified untuk benda ni, kita doakan yang terbaik je lah. Kan, kalau kita memang, kalaulah anda sendiri perempuan yang mungkin tertakdir berkahwin menjadi madu, menerima madu, kalau kita memang nampak laki ni okey, kalau kita rasa macam benda tu tak ada masalah, falyatafaddal mashkura. Dia aku keluar dari SMKA aku. SMKA ni bong tebal punya ayat. Falyatafaddal mashkura. Indra Shah kata, bagaimana pula kalau orang menipu mahkamah ni untuk sahkan pernikahan, tapi sebelum mereka menikah sedikit perempuan tersebut dah mengandung 5 bulan. Terang-terang anak tu tak sah taraf, tapi mahkamah tak tanya bab tu. Cam mahkamah hanya buat pengesahan nikah dan yang tolong mereka pakat menipu dan mereka tarik tempat. Apa benda ni? Mahkamah terus menukar hanya dengar keterangan saksi je walaupun sebenarnya mereka telah menipu. Bagaimana pula kalau orang menipu mahkamah ni untuk sah pernikahan? Ini menikah sedikit. Dia kalau kata dah macam contoh kan, saya tak tahulah Puan Indra Syah punya soalan macam mana. Tapi kalau katalah kan kita dah berlaku nikah sindiket ke atau menikah di sepadan Siam ke, kalau kita dalam keadaan mengandung nak buat tu pun, kita boleh buat je. Biar mahkamah sahkan dulu. Mahkamah nak sahkan pernikahan tu, dia bukan nak tengok mengandung ke tak mengandung tu dulu.
Okay, boleh dulu sahkan, tak ada masalah. Okay, kalau katalah nak sahkan tu selepas dah melahirkan anak, boleh je. Boleh je. Ada orang yang dah anak umur dah 2-3 tahun, baru nak buat pengesahan. Sebab nak cuba menasabkan anak tersebut. Nak menasabkan anak tersebut kepada si bapa tu. Kalau mahkamah sahkan pernikahan, insya-Allah boleh dapat pengesahan nasab anak tersebut. Okey. So kalau katalah pengesahan tu dibuat waktu dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan mengandung. So kalau mahkamah sahkan pernikahan tu dan anak tu cukup tarikh bulan, insya-Allah dia boleh dinasabkan. Cuma saya tak tahulah persoalannya betul Puan Cik Indra Shah kita ni. Puan Khairul kata, tuan kebanyakan tak mau buat permohonan poligami kat mahkamah sebab katanya prosedur ketat tu yang ambil langkah mudah nikah lagi sedikit dan sepadan, sedangkan mahkamah akan tapis. Tapi rasanya sebabkan ramai lelaki yang merungkut tak boleh rentas sepadan. Betul jugalah kan. Kalau ada hak jenis suka keluar masuk siam ni, ramai hak jenis duk konvoi masuk ni. Ada hikmah jugalah untuk perempuan juga kan, bila sempadan siam tutup ni. Tidak boleh pergi hanyai, shopping kan. Maka apa biasa pergi hanyai tak? Yang gitu, tempat makanan boat tu. Dia macam dekat atas sampan. Kedai-kedai dia punya tempat-tempat jual makan tu. Syok. Kat situ ada orang jual kala jengking lah. Tahu geli. Kak Kia dah terlena, nanti tengok lain. Thank you Kak Kia, selamat malam. Good night, sweet dream. Kakak. Tiba-tiba banyak pula soalan. Hai, tak tengok dekat ni. Puan Putih Bakir kata kebanyakan lelaki tak berkemampuan nak kahwin sangat lebih. Betul. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam sendiri pun kan, orang yang berpoligami kan, biasanya orang yang berkemampuan. Siapa contohnya? Even Sayyidina Umar pun saya tak dengar cerita kata Sayyidina Umar. Tak tahu, kalau saya mungkin kurang lah, kan? Saya mungkin kurang. Semua saya tak pernah dengar lagi cerita Sayyidina Umar berpoligami. Saya tak tahu. Even Sayyidina Osman yang kaya pun, dia kahwin dengan 2 puteri Nabi kan. Iaitu siapa nama tu? Tapi cerita dia bukannya kahwin serentak. Tapi dia kahwin seorang sebab meninggal, kemudian dia kahwin semula tu. Wallahualam, siapa lagi kita nak cerita apa yang kahwin lebih. Nabi sebab dia bukan sebab dia nak poligami, tempat dia memang disyariatkan untuk tu. Sebab dia pemimpin, dia kena kahwin, Nabi ni kena kahwin dengan ni untuk nak merapatkan. Nak tarik. Kemudian ada macam perkahwinan dengan Siti Aisyah pun sebab dicadangkan. Dicadangkan, bukan dia sendiri nak. Tu kata, saya ambil quote ni cerita daripada Pio Azman, Kuman. Putri you up, apa benda yang up ni? Saya risau lah orang duk komen tiba-tiba up. Okay, Mami Erin kata apa ni? Macam mana seorang suami ni memang terang-terang tak mampu untuk poligami tapi mahkamah lepaskan juga tuan. Alasan hakim kita kena bagi mereka nikah. Tanggungjawab suami antara dia dengan Allah. Boleh ke macam alasan tu yang dibagi? Macam mana? Saya tak boleh nak kata benda tu salah. Saya tak boleh kata benda tu salah. Cuma tak tahulah, ni pada pandangan saya macam kurang tepat lah. Okay. Saya percaya memang kita kena ketatkan. Okay. Seorang duda yang nak kahwin, jangan kata poligami, seorang duda yang nak kahwin dengan
wanita yang lain pun kita kena ketatkan. Kalau dia ada tanggungan, kita nak kena check dia punya tanggungan. Apatah lagi orang yang nak berpoligami. Sebab kita tak boleh mempermudahkan macam tu saja. Kalau lah kata dia tu tak berkemampuan, dia boleh mendatangkan mudarat. Betul lah kalau kata, mungkin pandangan Hakim tu kata memang kita kena bagi juga, takut saat gini mereka buat pernikahan yang tak betul, maka dia akan kata salah dekat mahkamah juga. Saya kata, pada saya lah kan, pada saya kata benda tu kalau kita nak buat cara betul, sepatutnya kita kena usaha benda tu sampai jadi betul. Bukannya cara disebabkan benda tu kita tak dapat, so kita buat cara yang salah. Yang tu pilihan kita tu sendiri yang salah, bukannya orang yang sekat tu. Kan? Macam contoh, kita sekarang ni disuruh untuk duduk dalam rumah saja. Kita tak boleh keluar daripada rumah kalau tak ada benda. Tapi kita nak juga buat keluar juga sendiri. Kita nak pergi ikut merata-rata, langgap prosedur sebagainya. Yang tu salah siapa? Salah kita sendirilah kan, sebab kita yang pilih macam tu. So kalau kena apa-apa pun, kita lagi yang bertanggungan. Kalau kita memang saya saja cari pasal. Contoh itulah. Okey, Puan Darlina Basri. Assalamualaikum. Tuan, kalau isteri yang pergi ke mahkamah untuk semak suami layak ke tak untuk poligami, dan alasan untuk poligami disebabkan suami isteri PJJ. Suami nak ada teman berbual untuk ibunya, sedangkan ibunya masih ada suami dan ada isteri boleh jaga dia jatuh sakit. Jadi Puan Darlina nak tanya apa saya? Kalau isteri pergi mahkamah untuk semak suami layak, bukan nak pergi semak. Kita ni bukan pergi semak perempuan tau. Kalau perempuan dapat satu tuntutan, okey, katakanlah kan, saya doakan benda ni tak berlaku kepada anda, right? Tapi kalaulah kata benda ni berlaku kepada kita, okey, kalau katalah benda ni berlaku kepada anda dapat satu saman daripada Mahkamah Tinggi Syariah, nama plaintiff tu adalah nama suami anda, okey, nama defendant tu adalah nama anda. Cerita baca buka-buka kata suami mohon untuk perintah mahkamah membenarkan poligami. Okay. Firstly, kalau kata kita sedihlah. Tak apalah, itu memang perasaan manusia. Alright. Tapi be rational, satu perkara. Kalau kita dapat saman cerita tentang permohonan poligami ni, pergi ke mahkamah ikut tarikh yang ditetapkan. Okay. Kena pergi mahkamah. Sebab kita cerita kepada mahkamah tentang setuju ataupun tidak. Kalau setuju, bagi syarat. Kita nak apa? Nak nafkah berapa? Nak nafkah anak berapa? Nak harta ni sebagai harta pencarian. Boleh bagi tahu, saya siap. InsyaAllah mahkamah akan luluskan terus hari itu juga. Tapi kalau kata kita tak setuju, kita ada alasan yang berkaitan dengan 4 perkara yang saya kata tadi tu, salah satunya. So, kita boleh bagi tahu pada mahkamah, suami saya tak layak Tuan Hakim, okay, untuk nak poligami. Sebabnya, cerita, dia tak, pendapatan dia ni sikit saja. Setiap bulan saya yang duk cover. Macam mana nak benarkan dia poligami? Dia akan mendatangkan mudarat kepada saya dan juga anak-anak. Ceritakan macam tu. Okay. Peluang untuk anda buktikan dan peluang untuk anda bantu mahkamah untuk memberi keadilan. Okay. Tak mudarat pun sebenarnya kalau tak bagi poligami ni. Apa mudarat dia? Wallahualam. Ni kalau kata alasan apa untuk teman berbual ni pelik alasan tak pernah sabar langsung. Alasan tak strong. Tapi kalau mahkamah luluskan tu, wallahualam lah. Adalah pandangan tu. Saya tak tahu apa yang berlaku kan. Okay. Azira Afzan Muhammad Isa. Kalau ia mudaratkan isteri dari segi emosi kerana tak nak dimadukan, adakah mahkamah akan terima permohonan? Baik, saya pernah terima juga benda macam ni. Mahkamah kata macam ni tau. Mudarat yang berlaku tu biasanya mahkamah boleh terima kalau mudarat yang boleh nampak. Ya, maksudnya macam dari sudut kewangan lah especially. Ataupun dia mungkin ada track record yang pernah selalu pukul isteri, contoh dia.
Tapi kalau katalah bab berkaitan dengan hati dan perasaan, okay, saya boleh kata bab emosi ni bab hati dan perasaan lah. Jadi kalau kata kita tak setuju untuk dimajukan tu, mahkamah kata kita perlu ambil saluran yang lain. Saluran yang maksudnya di sisi mahkamah ni, mahkamah nak suruh kita filekan fasah lah kalau kata kita tak setuju. Alright? Sebab yang tu adalah hak seorang isteri. Kalau isteri tak bersetuju, suami berpoligami, isteri ada hak untuk filekan fasah dengan alasan tekanan emosi. So dia kena buktikan dekat mahkamah syariah, kat mahkamah rendah lah untuk kes fasah, apa tekanan emosi yang berlaku kepada kita disebabkan perkahwinan tersebut. Okay? Dia tak boleh dekat medan poligami tu. Cuma kalau bab mudarat tu dia lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kewangan lah, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kecederaan fizikal kan macam tu. First time saya menguap. Jarang aku menguap depan hampa ni. Saya tak minum ayak ni kot lah. Nak tadi kata Kak Kia nak tidur. Kan? Nak kata Kak Kia nak tidur. Kak Kia berjaga, ngap. Semangat Okay, Puan Azina ZA, macam biasa Puan Azina dah tulis kat saya. Okay, Cik Fahmi bin Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, jika suami failkan saman memanipulasi dokumen, contohnya alamat saman kepada isteri itu bukan tempat isteri mustatin dalam pengetahuan suami. Okay, standard yang berlaku lah selalu. Organisasi mana untuk dibuat aduan? Adakah ini perbuatan jenayah syariah? Baik. Ya, dia dikira sebagai satu perbuatan penghinaan ataupun penipuan. Okay, penipuan dalam mahkamah lah. Okay. So dia ada dalam, dia termasuk dalam unit jenayah ke? Sekejap Saya unit jenayah syariah ni bab benda jarang berlaku tau. Unit jenayah syariah. Sekejap dia bila nak cari dalam keadaan yang kelang kabut ni susah sikit Cik Fahmi. Tapi macam ni lah perempuan. Dalam siapa yang biasa pergi ke mahkamah, dia akan suruh, kalau siapa yang nak kena bercakap kan, dia akan masuk dalam kandang, dia akan suruh angkat sumpah bahawasanya aku bercakap benar dan tiada yang tidak benar melainkan benar mereka kan. So pendaftar tu dia akan pesan jika kamu dapati memberikan keterangan palsu, kamu boleh dikenakan denda di bawah berapa semua tu. Okay, so dia memang ada satu peruntukan yang dia dikira sebagai menipu kalau kata keterangan tu dalam saman, dalam keterangan dia penipuan alamat. Okay, sebab dia dah ikrar benda tu adalah benda yang betul. Jadi dia boleh dikira sebagai menghina mahkamah. Jadi kalau kata penghinaan tu memang ada tertakluk di bawah, tak kisahlah sama ada saya tak ingat, okay, sama ada dalam enactment keluarga Islam ataupun enactment jenayah. Tapi kalau kata cerita ni dia melanggar etika dari sudut pencakap benar tersebut, dia melanggar kepada sumpah dia tu, so dia boleh dihubungi ataupun dibawa kes ni kepada pejabat agama lah. Okay, bab jenayah ni perempuan, dia bab tindakan yang akan diambil oleh pejabat agama. Sebab dia bawah penguatkuasa agama. Dia macam polis lah. Okay, dalam dekat mahkamah syariah ni, polis syariah ni penguatkuasa. Okay, so kita kena laporkan bab-bab jenayah syariah ni dekat penguatkuasa yang akan ambil tindakan. Ataupun kalau kata tak bagi tahu kat penguatkuasa pun, mungkin kita boleh bagi tahu kat mahkamah. Bagi tahu kata yang ni penipuan. InsyaAllah mahkamah sendiri pun boleh ambil tindakan. Dia akan memanggil semula ke. Okay.
Nurul Liana, tuan, andai permohonan poligami kali pertama gagal, suami tu boleh mohon lagi ke lepas tu? Andai boleh berapa kali ya? Ke tak ada limit? Ke boleh je mohon selagi tak lulus? Suami boleh mohon lagi berkali-kali. Oh. Dalam undang-undang dia tak sebut limit. Dia tak ada limit. Boleh lah dia nak tuntut. Berapa kali pun. Okay, tapi biasanya bila katakanlah dia tuntut poligami, alright, kali yang pertama. Kemudian katakanlah kali pertama tu mahkamah tolak sebab tak berkemampuan. Okay, tapi dia tak rayu. Contoh dia tak rayu pun keputusan tu. Okay, tak apalah, dia redha. Kemudian mungkin 2-3 tahun lepas tu dia filekan lagi. Alright, dia mungkin ada rekod dekat mahkamah kata dia ada kes yang telah ditolak tersebut. Tapi kes yang tu dah tak rayu, jadi dia tak ada apa-apa rayuan, kes tu habis macam tu je lah. So kalau dia tuntut sekali lagi pun tak ada masalah sebab kemungkinan ada perubahan fakta kepada diri dia. Itu mungkin pendapatan dia dah bertambah ke, memang ada alasan yang lain ke, boleh je lah. So bergantunglah, kalau mahkamah terima. Kalau mahkamah tak terima untuk nak file tu, sebab mungkin alasan yang sama, so mahkamah tak benarkan. Bergantung pada alasan. Kalau duk ulang banyak kali duk alasan tu, bukti pun bukti tu, memang tak lah. Okay, Fauziah G. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jika suami palsukan slip gajinya untuk layak poligami, contoh gaji 3,000 tapi dia palsukan jadi 5,000, boleh ke isteri ambil tindakan? Terima kasih. Jawapan dia boleh puan. Okay, boleh. Boleh maklumkan yang dia menipu dalam mahkamah. Sebab saya lebih kurang macam tadilah. Sebab bila kita menuntut dalam mahkamah, kita kena berikrar untuk bercakap benar. Okay, tapi kalau kata kita bercakap tu palsu, kita kena buktikan yang perkara tersebut adalah palsu, penipuan. Okay, sama ada kita lapor kepada mahkamah ataupun lapor kepada penguatkuasa agama lah. Tapi pastikan kita memang dah ada bukti yang jelas lah kata penipuan tersebut berlaku. Kalau nak lagi bagus kan cerita tentang slip gaji kan. So dah maklumkan dulu kepada human resource yang keluarkan slip gaji tu. Biar dia diambil tindakan. Kalau kata susah tindakan tu dekat mahkamah syariah contohnya. So ambil tindakan untuk laporkan kepada human resource yang keluarkan slip gaji tu lah. Semalam saya berjaga puan. Saya tengok bola. Belgium lawan Portugal. Sebelum tu saya tengok Belanda lawan dengan apa? Belanda lawan dengan Republic Czech. Malam ni pun ada bola agak. Lagi saya nak tengok juga lah kot England lawan. Apa? Oh ni panjang ni Puan Nurul Liana ni. Jom. Tuan, kalau suami bertaklik berkait dengan poligami, sah ke taklik tu bila berlakunya pelanggaran? Contohnya suami bertaklik kepada pihak ketiga bahawa jika isteri tak setuju atau tak benarkan dia poligami, maka dia talakkan isteri. Dan apabila isteri tak setuju, apabila permohonan poligami dimohon, adakah jatuh taklik tu? Jika suami cakap dia dipaksa, bagaimana pula? Okey, hampa ni kena cerita banyak kali. Cerita Puan Liana ni dengar ni dan perempuan yang lain yang ada cerita tentang, ada persoalan tentang lafaz cerai. Okey, yang ni nama dia lafaz cerai luar mahkamah. Tak kiralah taklik ke tak taklik ke, right? Ada suami lafaz cerai secara jelas ke, ada suami lafaz cerai tu secara kinayah ke, kiasan, ataupun ada suami meletakkan taklik supaya apa, hang keluar daripada rumah jatuh talak ke, hang poligami jatuh talak ke. Okey, bukan hang poligami, aku poligami ni, kalau aku poligami jatuh talak kat hang ke, contoh dia kan. Yang ni semua kita sebut
kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Saya tak boleh sahkan perempuan. Saya tak boleh kata yang ni sah jatuh, yang ni tak sah. Okay? Saya tak boleh macam tu sebab kes berkenaan dengan pengesahan lafaz cerai ni dia mesti disahkan oleh hakim. Dia mesti disahkan oleh hakim mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab dia ada perbicaraan, dia ada keterangan daripada pihak suami yang kita nak kena dengar dulu. Okay, dia bergantung, ada kadang-kadang dia bergantung kepada niat suami tu pun ada juga. Ada yang kadang-kadang dia bergantung kepada situasi yang berlaku tu macam mana. Suami dalam keadaan marah sangat-sangat ke, mabuk ke. So dia banyak isu kat situ. That's why kalau kata cerita tentang kalaulah berlaku, kita dengar ada lafaz cerai, jelas ke, tak jelas ke, okay? Kita rasa macam ini ada unsur-unsur ni, rasa macam lafaz cerai ni. Jangan segan, jangan silu. Okay? Anda dah kena wajib pergi ke mahkamah syariah untuk buat pengesahan. Kita rasa ni macam dah jatuh ni. Buat pengesahan. Okay? Saya tak boleh kata jatuh ataupun tidak. Sebab keterangan suami tu nanti ni biar mahkamah yang akan nilaikan. Nak dengar lafaz tu macam mana? Sama tak lafaz yang didakwa oleh isteri dengan lafaz yang didakwa oleh suami? So kalau sama, kita tengok pula macam mana lafaz tu. Apa keadaan lafaz tersebut masa tu? Kalau kata dipaksa macam mana? Ada sampai letak pisau tak paksa tu? Ada dipaksa tu sampai mendatangkan bahaya pada diri tak? Kan semua tu kita kena dengar alasan tu. That's why peguam syar'i, tanyalah pergi mana-mana peguam syar'i pun, dia takkan beritahu kata saya tak boleh sahkan. Semua akan jawab benda tu juga. Saya tak boleh sahkan puan kena buat pengesahan dekat mahkamah syariah. Topik malam ni sepatutnya lelaki dengar. Puan Balkis, tiap-tiap hari sepatutnya tajuk cerita ni, lelaki kena dengar. Kan? Cerita nafkah anak, lelaki kena dengar. Cerita nafkah isteri, lelaki kena dengar. Cerita nak poligami, lelaki kena dengar. Cerita apa lagi? Cerita tentang atas pencarian pun kita kena bagi lelaki dengar juga. Cerita tentang mut'ah pun kena bagi dengar juga. Kan? Tapi macam itulah, tak apalah. Kita tak payah berharap sangat. Apa yang penting usaha kita je dulu. Usaha kita biarlah. Kalau kata ada orang tengok. Kalau ada orang lelaki yang tengok, alhamdulillah. Kalau tak ada lelaki yang tengok, tak apalah. Usaha kita untuk buat sesuatu. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Nampak ayat cantik kan? Jarang lelaki ngantuk cakap pasal poligami ni tuan. Dia mengantuk, tak mengantuk bukan sebab apa. Kadang-kadang tak mengantuk tu sebab dia duk rasa indah dah. Dia tak nampak cabaran tu. Saya duduk sebelah lelaki ni, biar dia dengar, dia sengih je dengar Tuan Fahmi cakap. Terima kasih lah. Tak payah bergaduh-gaduh ni. Saya cakap on behalf lelaki juga. Tazkirah, memberi tazkirah kepada lelaki-lelaki yang mendengar. Okay? Sebab saya pun tazkirah ni, kita memberi peringatan kepada diri kita juga. Tu tazkirah. Tak salah poligami. Okay, tak salah. Kalau berkemampuan, silakan. Tak ada masalah. Yang penting, jangan tipu je. Tu je pesanan tazkirah secara konklusi ni malam ni perempuan. Kan? Kita kalau boleh nak bina rumah tangga tu, biar bina tu daripada kejujuran. Bukan bina tu daripada penipuan. Ni nak kahwin pun nak tipu. Sebab lama kelamaan sampai sudah orang akan kata, jadi cerita Abang Jamil. Abang Jamil kahwin dengan Kak Tipah, tipu Cik Hasnah, kahwin dengan apa nama yang nombor 3 tu, main rumah nak cek rumah bocor lah apalah, kata bohong. Duk kerja nipu je cerita poligami ni. Tu cerita Madu 3 tu. Pandai. Saya heran tu, nak Piramli ni, saya rasa ni, dia ni kan, wali Allah aku rasa aku. Sebab
Dia buat cerita dia tu, ada je kena-mengena dengan cerita daripada dulu, sekarang, sampai bila pun, mesti ada kaitannya. Cerita madu 3, cerita orang duk putak belik, cerita menikah kali pertama, nikah butang baju aku melayan mana apa, nikah bagi tahu kan. Cerita apa lagi? Cerita Alibaba dan penyamun, 40 orang penyamun. Cerita dia nak cerita secara tersirat tu, dan bagi tahu kata hak penyamun tu sebab hak pakai baju macam mana. Kan, tu semua dia nak cerita tu. Dia buat cerita tu benda dah ke depan. Cerita apa lagi? 3 Abdul. Cerita berebut saudara mara punya apa, bak harta pusaka. Tu kata wali kot. Orang buat cerita. Kalau kita tengok cerita Melayu hak lain ni, kadang-kadang ulang sat tu habis. Kadang-kadang sekali tengok. Cerita P. Ramlee tak jemu. Saya ni sampai hafal lah dialog. Rohani. Rohani sedap namanya tu. Dia kata, kusakakan 2, rupanya 3. Nasib baik tak 4. Yang Puan Rohani kata apa? Apa yang 2? Apa yang 3? Saya tanya sesiap sebagai persiapan awal ni tuan, ada hak saya tanya tu memang jadi dah, ada hak mungkin bakal jadi, bersiap awal tak kalut dia kata tuan. Bagus Puan Lena, bagus. Okay, bagus, ambil peduli bab ni. Thank you Kak Kia. Kak Kia siap bagi bunga saya. Suami yang hebat, Allah tak ada. Saya sama saja macam orang lain, sama saja. Cuma saya masih sedang belajar. Kita lelaki yang tak sempurna. Saya pun tak sempurna. Yang sempurna Nabi saja. Okay? Nabi SAW saja yang sempurna. Kita ni masih lagi tempoh belajar. Sebab tu saya buat macam ni supaya kita ada, sentiasa saya memperingati diri saya juga Kak Kia. Itu je. Sebab kalau saya kata saya claim ni saya sempurna, of course lah saya banyak problem juga sebenarnya. Okay? Banyak kekurangan kita. Okay. Oh, ya ke? Tak apa. Tuan pelakon yang bernama Mahadi bersama P. Ramlee ialah adik mufti pertama negara. Oh, yang baca doa kemerdekaan ayahnya Kia bernama Syekh Said Ninggi. Oh, orang Negeri Sembilan. Said Ninggi tu Negeri Sembilan ke Melaka kan? Okay, alright. Cerita kita habis dah malam ni. Tu saja daripada saya. Cukup lah aku no. Dah pukul 11.30, elok sangat lah tu. Memang waktu dia lah ni. Alright, thank you semua. Saya mohon ampun dan maaf. Terima kasihlah apa semua hak sudi masuk join saya punya live malam ni. Setiap malam jumlah penonton kita kekal tinggi dan bertambah-tambah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sebab tanpa anda semua yang membantu untuk nak kita sebar luaskan ni, siapalah saya berseorangan. Anda semualah yang membantu untuk kita cuba sebar luaskan ilmu ni, dan InsyaAllah saya sentiasa ikhlas untuk nak berkongsi dengan anda semua. Saya buat ni bukan untuk mengajar, tapi saya lebih kepada perkongsian, untuk saya kongsi ceritakan pengalaman di mahkamah dan bantu mereka yang nak jawab dan dengar persoalan yang tak dapatkan pengalaman. Macam Puan Lena tadi kata apa, nak belajar siap kan, nak prepare siap. Bagus. Saya kalau boleh memang saya berharap ada orang yang bujang yang menonton, tengok, biar dia tahu, okey aku nak buat ni, aku kena prepare macam ni. Ni cerita orang cerai, ni cerita orang yang dah lepas cerai, ini cerita hak orang dalam kahwin. Sebab kita kena tahu perkahwinan ni is all about muamalah dalam dunia ni. Okay, dia mesti ada tanggungjawab masing-masing. Kalau kita tak dapat tunaikan tanggungjawab, itulah menyebabkan kadang-kadang perkahwinan ni tak dapat bertahan lama, tak berlaku dengan betul. Okay, kita kena ingat perkahwinan kalau nak bina, dia mesti atas kebahagiaan. Tak kisahlah atas kebahagiaan, atas kejujuran. Okay, dia tak boleh terbina atas penipuan ataupun atas paksaan. Alright. So itu saja daripada saya pada malam ni.
Terima kasih kepada semua follower yang sudi join. Jangan lupa untuk join saya punya Telegram Fahmi Ramli Official dan saya punya group Tanya Tuan Fahmi khas untuk wanita sahaja, untuk siapa yang tanyakan soalan ataupun nak tengok perkongsian-perkongsian orang lain kat situ. Saya jemput untuk wanita yang mana belum join untuk join. Okay, alright, itu saja daripada saya pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, bye bye.